Saya pun seronok lah. Rupanya tuan-tuan, dia ni hafal Quran, hati dia seperti mana nur, mata buta tapi tangan kirinya, Masya Allah. Tuan-tuan, Tuhan bayar cash, jaga. Saya kata, kalau boleh adik, mak kamu ni harta ni faraid balik, panggil semua bapa saudara kamu faraid balik. Jangan makan harta anak yatim, bahaya. Saya kata, ya Allah, sebab tu kami tengok rohnya keluar melalui tangan kiri, Ustaz. Tuan-tuan, sebab tu saya nak bagi tahu lah, kita bukan nak cerita pasal itulah, tapi nak cerita ada orang anak cucu 30 orang tak boleh baca Quran. Saya nak bagi tahu, anak saya 6 orang tuan-tuan, semua saya hantar mahat tahfiz. Yang sulung umur 21 balik Ramadan tuan-tuan, semua balik duduk penjuru sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ujung sana. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ujung sana. Sini pula baca Quran. Sini. Balik-balik tenang aja, ya Allah. Anak baca Quran seronoknya. Saya nak tanya tuan-tuan, anak tuan-tuan ada tak seorang yang hafal Quran? Bagilah ada tuan-tuan. Kalau tak boleh anak cucu kita, yang itu yang nak semayang kita, Allahu Akbar, dia doa, Allahumma ighfir lahu, Allah ampun dosa kita tuan-tuan. Doa anak yang soleh. Ada tak? Dah tak ada. Anak saya semua ustaz jadi kontraktor. Baru ni saya sebutlah kontraktor ni. Ada kontraktor nak saman saya. Saya cerita ada 2 esok di akhirat, syurga dan neraka. Ahli syurga ni komplain dekat Malik Zabanah, ya Malik Zabanah, kami duduk neraka, kami nak tengok syurga boleh tak? Yang syurga pula, ya Ridwan, kami lama dah syurga, hebat syurga, boleh dah nak tengok bagaimana keadaan neraka? Lalu bincang-bincang, maka Malik Zabanah kata, boleh, kamu tak boleh masuk syurga, tapi syarat buat jambatan. Sampai tengah-tengah, maka bertemu. Maka Ridwan kata, okey, ahli syurga, buat jambatan. Bagi tempoh 6 bulan. 6 bulan, 3 bulan ahli neraka siap jambatan. Yang ni ahli syurga, jambatan tak siap. 5 bulan tak siap, 6 bulan pun tak siap, 7 bulan pun tak siap. Heran, patutnya ahli syurga mesti kena janji yang tepat kan? Tapi kenapa tak siap? Rupanya cek-cek tuan-tuan, kontraktor tak ada belah syurga, semua duduk belah sana. Minta maaf dengan kontraktor tuan-tuan. Ada kontraktor nak saman saya tuan-tuan. Bukan cerita aja. Sebab tu kalau boleh kontraktor yang ada hebat ni, ingat Allah tuan-tuan. Bila ingat Allah, kita ingat Allah. Quran baca, lahirkan anak hafal Quran. Tak boleh, bantu mahat tahfiz. Bantu mahat tahfiz. Yang keduanya tuan-tuan, yang kedua, itu yang ketiga. Saya cepatkan sikit. Yang ketiga apa tuan-tuan? Ar-ridha walau bi khalil, redalah walau sedikit tuan-tuan. Yang ketiga ni, kita ni Tuhan bagi rezeki murahnya tuan-tuan, murah tuan-tuan, tapi kita kadang-kadang lupa orang yang susah. Baru ni saya bawa satu hamper tuan-tuan, hamper banyak lah. Satu hamper ni pergi di Baling. Di Baling ni hari raya Aidil Fitri, Aidil Fitri tu bawa. Pakcik ni mata buta tuan-tuan, dia bela cucu 3 orang. Saya bawa hamper ni harga 100, pergi bawa duit RM100, bagi hamper, dia pegang hamper. Terima kasih ustaz, saya bagi duit. Saya wakil aja NGO, bagi-bagi. Dia pegang duit, rupanya orang buta, dia kenal duit tuan-tuan. Dia pegang-pegang. 100 kah ustaz? Iyalah pakcik. Dia sebut, ustaz, 100 ini buat belanja sebulan ustaz. Saya sebab menangis dalam hati saya. 100 ini aku buruh minyak kereta habis hari. Dia belanja sebulan. Bangun pagi, anak dia, cucu dia ni pergi tu mengail ikan darat, ikan haruan, ikan sepat. 100 ini untuk beli beras saja, makan sebulan. Ya Allah, kita mewah tuan-tuan. Tuhan bagi mewah, kita tak redha. Tanda redha apa? Banyakkan sedekah tuan-tuan. Banyakkan nak keluar zakat, keluarlah tuan-tuan sementara hidup. Bila masuk dalam kubur, bawa dah harta? Tak bawa tuan-tuan. Tuan-tuan ingat dah, seorang raja apabila disebut yang mulia Tengku masa di atas, pemberita sebut, tapi bila mayat masuk dalam kubur, ya Ja'far binti Maimunah,
Tengku tak ada dah. Sebentar lagi akan datang kepada kamu 2 orang malaikat, maka jangan kamu gentar. Dia makhluk Allah seperti kamu, tak gentarlah. Kamu duduk atas, cuba turun bawah tengok, tahulah. Masa tu tuan-tuan, tengku pun orang tak sebut. Tuan-tuan, hebat sangatkah dengan pangkat harta kita? Tak ada. Apa yang kita, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, buat amal soleh banyak-banyak. Sementara ni ada tuan-tuan, redha apa yang ada. Kalau ada duit, redha, sedekahlah tuan-tuan, sedekahlah tuan-tuan. Macam saya nak cerita ni boleh tak tuan-tuan? Kalau tak cerita tuan-tuan lena. Saya tahu dah, saya ceramah, saya siapa tak lena punya. Macam saya baca khutbah, tuan-tuan try panggil sekali. Saya duduk atas member tu, saya tengok siapa lena ya. Hei! Jangan tidur! Siapa tak tidur? Baru betul ini baca khutbah. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur, aku elang jalan. Bagat lena habis tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, buka YouTube. Tuan-tuan tengok Ustaz Abdullah tadi tengok khutbah saya. Ihtamarat, Nabi baca khutbah ihtamarat, merah mata. Saya bukan merah pun, rekah sikit aja bagi orang dengar khutbah 20 minit aja. Sebab dengar khutbah ni wajib tuan-tuan. Wajib ni kadang-kadang kita tidur. Dia tak mau bagi tidur, kita bagi tumpuan. Bagi kuat suara. Bila dah kuat, kita slow sikit. Kita bagi sayur, bagi menangis. Kemudian kita kuat sikit. Itu cara dia tuan-tuan kan. Jadi saya nak bagi tahu, ada seorang hamba Allah ini kontraktor. Dia ada 10 biji lori. Saya bagi tahu dia, Pak Cik, jom kita pergi umrah. Ustaz, belum sampai seru. Saya kata ni saya seru dah ni. Ustaz tak apalah, Ustaz pergi dulu. Nanti ada hidayah kan saya pergi 2 minggu tuan-tuan, saya nak bertolak. Dah clear pasport, visa semua clear. Dia bawa semua dokumen. Ustaz, dah sampai seru Ustaz. Saya kata sampai seru macam mana? Ustaz, saya nak pergi Ustaz. Saya kata, Pak Cik, 2 minggu mana nak boleh buat? Visa dah clear Ustaz, tiket dah clear Ustaz, hidayah dah sampai Ustaz. Oi! Saya kata tak apalah, saya book tiket yang lain. Pak Cik naik satu kapal terbang ni, Pak Cik dengan orang lain, kami pergi dulu. Tak apa Ustaz, yang penting boleh pergi. Saya pun pergi dulu, tunggu dekat Jeddah. Hari berikutnya dia sampai. Bila sampai di Jeddah, kami pun siap pakai ihram, niat dekat miqat. Bawa di hotel nama dia Olayan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Siapa pernah pergi tak? Yang tak pernah pergi dah hangguk. Macam mana tak pernah pergi? Olayan nama dia. Hotel ni betul-betul dengan pintu King Abdul Aziz. Sampai di bawah tu saya bagi tazkirah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, keturunan, kecuali hati yang tak ada sombong, hati sejahtera. Pak cik mak cik, kita nak masuk Masjidil Haram, jangan ada sombong. Kalau ada sebut astaghfirullahalazim. Semua tak pernah pergi lagi, 43 orang. Semua astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, saya kata okey, yang lelaki yang pakai ihram, tolong ittiba'. Ittiba' ni maksud apa? Tutup belah kiri, buka belah kanan. Kontraktor tadi, Ustaz, kalau tak buka boleh tak belah kanan? Saya kata kenapa, ni sunnah Nabi. Dia buka, dia selak-selak, ya Allah, dekat lengannya ada tatu skorpion. Kala jengking, tu dia. Umur 58. Ustaz jangan tanya, apa orang tak buat? Tu saya buat masa muda Ustaz. Saya banyak dosa Ustaz. Ustaz selalu bagi tazkirah Ustaz. Saya duduk dengar ada orang dengan dosa dia masuk Masjidil Haram, tak nampak Kaabah Ustaz. Ada orang tak boleh keluar, ada orang sesat Ustaz. Ustaz saya banyak dosa, saya takut tak nampak Kaabah Ustaz. Dia gelabah dah. Dia gelabah. Saya kata Pak Cik, jangan susah hati. Kalau tak nampak, saya akan doa kepada Allah. Dia pun masuk, dia gelabah. Orang pakat tengok tatu ni, orang tengok ni gangster mana ni kan? Dia ni dah susah hati. Bila sampai betul-betul King Abdul Aziz, siapa yang pergi tuan-tuan, masuk King Abdul Aziz paling dekat, terus Rukun Yamani. Bila sampai pintu, depan pintu, saya pun kata okey Pak Cik Mak Cik, angkat tangan, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Langkah kaki kanan Pak Cik Mak Cik, kita nak masuk Masjidil Haram. Semua langkah. Pak Cik Mak Cik tundukkan kepala, tawaduk kepada Allah. Nanti saya kata tengok Kaabah, tengok. Mereka ni tak pernah pergi, semua ikut. Tunduk kepala. Sampai saja dekat Rukun Yamani, penjuru tu,
Saya kata, pakcik, makcik, duduk. Semua duduk. Bila duduk, pakcik, abang, kakak, angkat kepala. Yang kontraktor tadi dia angkat. Ustaz, nampak Ustaz. Nampak ya pakcik, air mata keluar. Dia menangis. Bila dia menangis sampai tersasul, excited, Ustaz, ampun dosa saya Ustaz. Minta saya ampun dosa. Saya kata, pakcik, di depan rumah Allah, minta dekat Allah pakcik. Ya Allah. Baru dia menangis. Dekat setengah jam, tuan-tuan, seorang menangis depan Kaabah. 42 orang semua menangis. Bila menangis, saya kata, bangun, kita tawaf sekarang. Tuan-tuan, kalau di Mekah tuan-tuan pergi, kita ada umrah. Di Madinah ada umrah tak? Ada. Nabi kata, siapa yang ambil wuduk di tempat kediaman di hotel, kemudian dia sembahyang 2 rakaat di Quba, seperti mana dia dapat 1 umrah. Tapi banyak orang tuan-tuan duduk Madinah, dia tidur ya pagi-pagi. Patutnya ambil wuduk, naik kereta, pergi sembahyang Masjid Quba 2 rakaat, balik 1 umrah. Mekah ada umrah, di Madinah ada umrah. Di Mekah ada ma'uz zamzam, air zam-zam, 5 syarabalah, siapa yang minum seperti mana apa yang dia niat. Kalau boleh tuan-tuan, air zam-zam tu minum, hadap arah kiblat, betul-betul Kaabah, berdiri, kemudian 3 kali, ya Allah, sembuhkan penyakit yang ada dalam diriku, niat 3 kali. Apa yang kita niat minum. Di Mekah ada ma'uz zamzam. Di Madinah ada tak benda yang hebat? Ada, namanya tamar ajwa. Tamar ajwa ni tamar Nabi. Nabi tanam, dia tumbuh. Nabi kata, siapa yang memakan tamarku yang aku suka 7 biji setiap pagi, Allah jauh daripada gangguan sihir. Tengok, ma'uz zamzam di Mekah. Di Madinah tamar ajwa. Kalau boleh tuan-tuan, pagi-pagi tu makanlah tamar ajwa. Di sini pun boleh. Allah jauh daripada sihir 7 biji. Tapi tak boleh makan banyak-banyak. Dia ada kesan sampingan. Kalau kita makan tamar ajwa ni banyak-banyak, kepala kita boleh jadi botak. Orang tanya saya, Ustaz, kenapa botak? Kerana harganya mahal. Sekilo 120 tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Mekah bawa 2,000, makan sehari sekilo, tak botak kepala. Itu cerita tuan-tuan. Nampak nak lena saya merapu. Di Mekah ada multazam, di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah, Hijr Ismail. Di Madinah ada Raudah. Raudah ni kalau siapa nak tahu, dia kapet dia warna merah, warna hijau, besar ni aja. Yang lain tu bukan dia. Jadi saya pun dah bawa tawaf semua. Bila tawaf, saya bawa semua ni pergi betul-betul dengan multazam. Pakcik ni duduk sebelah saya. Pakcik nampak tak multazam? Nampak Ustaz. Pakcik mustajab doa. Pakcik doa. Ustaz, nak doa apa Ustaz? Saya bahasa Arab tak tahu. Saya kata bahasa Melayu. Sebut dosa, saya amin. Dia tak malu tuan-tuan, dia angkat tangan. Ya Allah, aku pernah ya Allah berzina dengan perempuan ni ya Allah, ampun dosaku. Saya dengar, amin. Aku pernah ya Allah bully orang ni ya Allah, ampun dosaku. Saya dengar, amin. Aku pernah buat ni ya Allah, ampun dosaku. Saya duduk dengar. Tu dia punya dosa. Ni manusia apa ni? Saya kata, pakcik, lepas kita sa'i nanti, pakcik, saya akan tunggu di sini. Dia pun dah sa'i, dia tahlul, saya pun dah doa di sana. Saya datang cepat-cepat, tunggu depan multazam. Dia datang duduk sebelah saya. Ustaz, nak buat apa Ustaz? Nampak tak orang sedang peluk Kaabah? Nampak Ustaz? Nak peluk tak? Rupanya pakcik ni dia bekas pegawai waran. Tuan-tuan tahu lah, pegawai waran tentera kalau duduk dekat padang trek tu, dia lah ketua kan. Skor, sedia. Perasaan mengis tu ada lagi lah, perasaan ego tu. Jom kita peluk. Saya pun bawa dah tahlul siap. Orang Arab dengan Pakistan peluk penuh. Saya tengok ada seorang Arab muka baik. Ya akhi, khalas, a'tini, sudah bagi saya. Arab tu lagi peluk. Bila lagi peluk, pakcik ni, Ustaz, bagi saya Ustaz. Depan Kaabah pun nak tumbuk juga tuan-tuan. Teruk sungguhlah orang tua ni. Saya kata, pakcik sabar, depan Kaabah ni. Astaghfirullahalazim Ustaz, terlupa Ustaz. Kemudian 20 minit kami tunggu sambil doa. Ya akhi, khalas, a'tini, sudah bagi saya. Arab tu keluar. Bila keluar, saya terpegang pakcik ni. Pakcik, peluk. Pap, saya tolak. Pipi dia kena Kaabah. Dia bergantung dekat pintu Kaabah. Bila pipi kena Kaabah, tangan di atas. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Dia menangis. Tuan-tuan, orang tak pernah peluk.
pipi kena Kaabah, excited, dia menangis, dia doa, ampun dosa. Tiba-tiba dia senyap, tak tahu nak sebut apa. Saya bisik kat telinga dia, pakcik doa pula, ampun dosa isteri kita, mak ayah kita, adik anak-anak kita, abang kita, kakak. Dia pun, ya Allah, ampun dosa mak aku, ayah aku, isteri ku, anak-anakku. Tiba-tiba senyap pula, tak tahu nak doa. Saya bisik pula, pakcik doa murah rezeki. Lupa ustaz. Ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah. Tiba-tiba dia senyap. Bila senyap, pakcik sudah bagi orang lain pula. Saya pun tarik dia, duduk dekat makam Ibrahim. Bila duduk, masa tu orang tak berada tuan-tuan, dia kesat air mata. Pakcik apa rasa? Ustaz, saya umur 58 ustaz, air mata saya tak pernah menangis ustaz. Kenapa pipi saya kena Kaabah? Air mata saya keluar ustaz. Saya kata, pakcik, bila hati manusia dekat dengan Allah, air mata tu keluar, tandanya Allah ampun dosa pakcik lah pakcik. Dia pun angkat tangan, Alhamdulillah. Masya Allah tuan-tuan. Balik tuan-tuan, yang saya kata hidayah bukan milik saya, milik Allah. Dia tak pernah pergi masjid tuan-tuan, dia pusing 180. Tiap-tiap waktu di masjid, jubah tak tinggal. Bukan saja jubah tak tinggal, minggu kedua saya jumpa dia, saya nak baca khutbah, dia duduk sebelah mihrab. Bila duduk, saya tanya, pakcik sihat ke? Alhamdulillah ustaz, lepas balik umrah ni Tuhan murah rezeki, sihat semua ustaz. Dia selak tangan dia. Ustaz, cuba tengok tuan-tuan, dia pasang setrika, bagi panas betul-betul. Dia ambil setrika, dia letak dekat kulit, dia angkat. Bila angkat, terkeluar isi merah menyala ni. Ustaz, saya kata, pakcik sanggup buat macam ni ke? Dia sebut kat saya 2 kalimah, saya menangis depan mihrab. Ustaz, lebih baik api serika membakar kulit saya daripada api neraka Allah di akhirat. Bakar kulit saya ustaz. Saya kesat air mata, menangis depan mihrab. Ya Allah, hidayah milik Allah. Tuhan buka dia 180, dia pusing. Sebab tu tuan-tuan, kita Tuhan bagi rezeki, kita kadang-kadang umrah pun tak pergi. Redalah tuan-tuan, kalau ada rezeki pergi. Ada boleh buat baik, buat baik. Kita ni boleh menuntut ilmu, datang. Macam hari ni tuan-tuan datang menuntut ilmu. Tuan-tuan, Allah pilih setiap langkah yang tuan-tuan langkah tu. Allah ampun dosa kita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak masuk masjid, tuan-tuan ambil wuduk, gugur dosa, tapi kita tak faham. Kemudian ingat tak Nabi kata, siapa yang duduk di antara waktu maghrib dan isya, macam tuan-tuan duduk sekarang, tuan-tuan seperti mana berada di taman surga, dan malaikat akan tengok di atas bercahaya kita ni, dan malaikat akan turun duduk bersama tuan-tuan. Tu yang tuan-tuan tak boleh duduk di depan ni kerana malaikat penuh. Sempat lagi hentam, nampak? Nampak? Malaikat berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kalau lelaki, perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Baca Riyadhus Salihin tuan-tuan, bagaimana hadis ini urai. Tapi kita tak nak datang tuan-tuan. Sementara hidup masih ada, datang mengaji tuan-tuan. Walaupun ustaz itu sebut tajuk yang sama, tapi huraian berbeza. Tak sama tuan-tuan. Cara penyampaian ustaz dia berbeza. Ada yang cakap daripada awal tuan-tuan tidur sampai habis. Ada yang sampai sekarang tak boleh tidur tuan-tuan. Ada tidur juga. Tu budak tidur. Nasib budak. Kalau orang tua jaga tuan-tuan. Sebab tu kita ni kadang Tuhan bagi kita dengan mewah, dengan rezeki, dengan sihat, datang sementara masih ada tuan-tuan. Dan yang terakhir, Sayyidina Ali kata, apa dia tuan-tuan? Al-isti'dad yaumar rahim. Berbekallah sebelum hari yang sangat disayang akan hambanya, sebelum kita bertemu dengan Allah. Tuan-tuan baca, afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Al-Imran 83. Yang ni Syekh Waliullah tu bagi kat saya. Dia kata, kalau kamu ada isteri yang tak nak dengar kata, ataupun suami tak dengar kata, malam ni abang try. Kalau isteri suruh datang masjid tak nak, bagi dia tidur dulu. Agak tidur ya, bacalah afa ghaira dinillahi taw'an wa karhan. Sama ada suka tak suka dia